Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Datuk Moderator, yang berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, yang berbahagia Tun, yang berbahagia Tuan Pengarah JAKIM, Pengurusi Muafakat Tuan Haji Ismail, bahagia Tan Sri Syekh Razali Abdul Rahman, Penasihat Perundangan Jabatan Pegawai Negara, Sahibul Samahah Datuk Mufti Tan Sri Amiruddin, Pengurusi Fama, Tan Sri Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuba berjanji untuk tidak melebihi daripada 12.30 bagi membolehkan tuan-tuan dan puan sekalian mengemukakan pandangan dan juga soalan kepada mantan yang arif kita ni, yang jarang-jarang kita dapat temui, kerana saya dah biasa dan selalu saya ketengahkan tajuk berkenaan dengan Islam sebagai agama persekutuan ini. Dan hari ini saya sangat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga saya berterima kasih kepada Muafakat dan JAKIM, kerana akhirnya saya dapat membuktikan kepada tuan-tuan yang selama ini mungkin tak begitu yakin dan tak begitu percaya kepada apa yang saya perkatakan selama ini, bahawa Islam bukan sekadar agama rasmi, tetapi Islam adalah agama negara. Yang bermaksud Islam dalam bahasa teks asal perlembagaan, Islam is the religion of federation, bukan mere official religion for the ceremonial purpose. Ungkapan-ungkapan sesat yang mengatakan Islam, Malaysia adalah sebuah negara demokrasi sekular dengan Islam sekadar agama rasmi, itu adalah merupakan satu pemikiran sesat yang selama ini menyesat dan meletakkan Islam itu di bawah, lebih rendah daripada perlembagaan. So tuan-tuan dah lihat hari ini saya telah Muafakat telah membawa bukti-bukti kukuh daripada Yang Amat Arif sendiri, mantan Yang Amat Arif, dan daripada Yang Arif sendiri, untuk menjelaskan bahawa Islam mempunyai kedudukan yang kukuh di dalam perlembagaan. Saya tak menyalahkan tuan-tuan, tapi itulah keadaan. Saya berkhidmat sebagai pegawai undang-undang, sebagai pegawai kanan persekutuan selama 15 tahun. Baru saya realise bahawa di dalam perlembagaan terdapat suatu ikrar, sumpah yang di-Pertuan Agong, yang dilafazkan atas nama wallahi wabillahi watallahi. Apabila kita membuat kajian persediaan bagi berhujah di hadapan Yang Amat Arif dalam kes Lina Joy, kita realise bahawa yang di-Pertuan Agong mesti bersumpah di bawah perkara 37 perlembagaan untuk memelihara agama Islam. Tanpa melafazkan sumpah itu, apa saja yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas kapasiti baginda sebagai ketua utama negara adalah tidak sah. Sebagaimana seorang pengantin yang gagal melafazkan aku terima nikahnya, selagi dia tak lafazkan itu, tak sah tindakan dan perlakuan Yang di-Pertuan Agong sebagai Yang di-Pertuan Agong. Tetapi apabila baginda melafazkan wallahi wabillahi watallahi, termasuk memelihara agama Islam pada semua masa, maka dengan itu sahlah baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan bayangkan, sebuah perlembagaan yang meletakkan Islam sebagai agama negara, yang disebutkan oleh yang amat berbahagia Tun tadi, Profesor Aziz Bari menyatakan bahawa itulah syahadah negara ini. Syahadah negara ini apabila negara dalam perlembagaan melafazkan Islam adalah agama negara. Bagaikan seorang manusia melafazkan Islam adalah agamaku. Islam adalah agamaku, bermaksud dia seorang Islam. Maka apabila negara melafazkan Islam adalah agama negara, bermaksud Islam, Malaysia adalah sebuah negara Islam. Kita tak boleh nak lari daripada tafsiran-tafsiran lain lagi. Itulah tafsiran ataupun ungkapan yang jelas dan nyata.
tidak ada ambiguity lagi dan tak perlu lagi kepada prinsip-prinsip penafsiran lain, sama ada prinsip penafsiran yang berdasarkan kepada the drafter's intention. Kononnya bila kita balik kepada drafter's intention, itu pun silap juga. Kerana apa? The drafters of the constitution bukanlah Suruhanjaya RIT. Suruhanjaya RIT hanya menyediakan laporan syur-syur perlembagaan, tetapi yang memuktamadkan perlembagaan ini, yang menerimanya adalah Raja Gajah Melayu. Dan Raja Gajah Melayu yang menerima prinsip bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Suruhanjaya RIT secara majoritinya menolak cadangan itu. Hanya seorang hakim, iaitu seorang ahli, Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan, the minority view. Tapi Raja Gajah Melayu menerima minority view ini dan memasukkan prinsip ini di dalam perlembagaan persekutuan Islam sebagai agama negara. Tapi tuan-tuan, agak mengecewakan apabila ada orang yang masih berpandangan bahawa perlembagaan kita adalah perlembagaan penjajah dan dijadikan fatwa kononnya oleh kerana perlembagaan kita adalah perlembagaan penjajah, maka negara kita adalah negara kafir. Ini antara masalah yang perlu diselesaikan. Perlembagaan yang meletakkan ketua negara mesti bersumpah atas nama Allah tetapi masih dianggap sebagai perlembagaan kafir. That is very, very wrong. Persepsi yang sangat tersasar dan pada saya jauh tersasar daripada hakikat kedudukan yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahagian pertama kertas saya boleh dikatakan telah pun covered by ucapan-ucapan perasmian dan ucap pertama serta apa yang disentuh oleh yang berbahagia Datuk Mak Noor tadi. Saya akan memfokuskan terus kepada bentuk-bentuk ancaman, cabaran-cabaran dalam usaha kita untuk memartabatkan Islam sebagai agama negara. Antaranya isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan izin Yang Ma'arif, kita kena sebut itu Yang Arif, saya nak sebutkan bahawa di dalam perlembagaan persekutuan, ungkapan ataupun istilah hak asasi manusia itu tidak ada. Tidak ada. Ungkapan, the very words human rights itu tidak ada di dalam perlembagaan. Yang ada adalah fundamental liberties. Fundamental liberties itu pun ada had-had dan juga perkara-perkara yang menjadi subjek ataupun tertakluk kepada undang-undang tertentu. Dia tidak terbuka dan tidak mutlak. Tetapi tuan-tuan pun sedar, dalam negara kita, kita ada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia ataupun Suhakam. Tanggungjawab Suhakam ini adalah memastikan bahawa kerajaan ataupun pihak-pihak tertentu mematuhi prinsip hak asasi manusia. Dan sekarang ini, prinsip hak asasi manusia itu telah melewati ataupun melampaui batas keagamaan. Kerana pemikir-pemikir hak asasi manusia berpandangan bahawa musuh utamanya adalah Tuhan. Tuhan memperkenalkan prinsip-prinsip supaya menyekat hak kebebasan manusia. Dan antara hak kebebasan yang menjadi agenda utama kumpulan hak asasi manusia sekarang ini ialah kebebasan orientasi seks. Ini orang gila. Dulu World Health Organization, WHO, beranggapan bahawa LGBT ini hanya dilakukan oleh orang gila. Menganggap orang yang mempraktis seksual secara begini adalah orang gila. Tetapi atas perjuangan pihak-pihak hak asasi manusia ini, ia dikeluarkan daripada kategori orang gila. Dan mereka ascribe itu sebagai hak asasi manusia. Dan sekarang ini sedang diperjuangkan prinsip ini. Amalan orientasi seks gila ini sedang diperjuangkan di Suhakam dan juga di United Nations, termasuk dalam deklarasi hak asasi manusia ASEAN baru-baru ini. Dan ini dijadikan agenda utama oleh pihak-pihak tertentu, terutamanya yang beranggapan bahawa negara ini adalah negara sekular. Negara ini negara sekular. Oleh kerana negara ini sekular, maka itulah prinsip-prinsip hak asasi manusia itu perlu dimasukkan. Dan ini perkara yang perlu kita hadapi.
Kalau kita masih lagi beranggapan negara ini negara sekular, bukalah pintu seluas-luasnya kepada kumpulan hak asasi manusia gila ini. Kalau tuan-tuan beranggapan bahawa negara ini negara sekular, don't talk about hudud. Hudud tak wajib dilakukan oleh negara sekular. Hudud hanya wajib dilakukan kalau negara ini negara Islam. Kita nak laksanakan hukum hudud. Dalam masa yang sama kita kata negara ini negara kafir. Kita kata negara ini negara taghut. Kita kata negara ini negara sekular. Why talk about hudud? Terima dulu, Islam adalah agama negara. Malaysia adalah semua negara Islam. Maka wajib bagi kita untuk melaksanakan hudud. InsyaAllah satu hari nanti, setelah prinsip-prinsip Islam, setelah dasar-dasar Islam, sistem ekonomi Islam, sistem pendidikan Islam, hudud akan terlaksana secara merata dalam negara ini, insya-Allah. Kemudian hak yang kedua, ini hak asasi manusia juga. Bukan berlaku sekarang, dah 10 tahun mereka menuntut, berpuluh tahun mereka menuntut hak ini. Kerana kes Lina Joy ini bukan bermula pada di hadapan Tun. Kes ini telah bermula di hadapan yang ketika itu Yang Arif Datuk Faizal di peringkat Mahkamah Tinggi. Mereka menuntut supaya seorang Islam, seorang Melayu bebas untuk mengisytiharkan bahawa dia murtad keluar daripada Islam sesuka hati. Ini prinsip mereka. Ini tuntutan mereka. Kerana apa? Kerana kebebasan beragama. Kononnya, kebebasan beragama di bawah perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Kononnya turut memberikan hak kepada seorang Islam untuk murtad sesuka hati. Ini yang mereka tuntut sehingga hari ini. Negara Islam apa macam ni? Negara Islam menjadikan murtad sebagai satu hak. Never. Murtad adalah satu kesalahan jenayah. It cannot be at any time murtad dianggap sebagai suatu hak. Tetapi mereka beranggapan bahawa UDHR perkara 18 Universal Declaration of Human Rights itu lebih tinggi daripada perlembagaan. Semasa saya dipanggil oleh Suhakam baru-baru ni berkenaan dengan kes Suaram, saya digertak oleh seorang ahli Suhakam. Dia kata, you should understand that hak asasi manusia ini sepatutnya lebih tinggi daripada undang-undang, lebih tinggi daripada kedaulatan undang-undang dalam negara kita. Ini yang disebut oleh seorang ahli Suhakam. Dan akhirnya menjadi pertelahan. Saya kata no way. Kedaulatan undang-undang lebih tinggi. Hak asasi manusia ini hanya pemikiran manusia yang cuba diimpos melalui United Nations. Kalau ia bercanggah dengan perlembagaan, bercanggah dengan undang-undang, no way kita akan ascribe kepada prinsip hak asasi manusia begitu. Dan oleh kerana itulah kita lihat bagaimana seorang pemimpin politik boleh berhujah dan menganggap bahawa perkara 377B Penal Code, unnatural sexual offences, dianggap sebagai archaic law, undang-undang lapuk. Kerana apa? Kerana inilah undang-undang yang menyekat amalan seks gila ini. Ini sikap mereka. Mereka menganggap apa yang mengharamkan perbuatan kebebasan seks gila ini sebagai undang-undang yang lapuk. Dan kalau beginilah keadaannya, tuan-tuan, saya kata 10 tahun yang lalu they talk about hak kebebasan agama termasuk hak murtad. Recently they talk about sexuality merdeka. They talk about LGBT, hak kebebasan orientasi seks dan sebagainya. Akan datang ni saya tak tahu lagi. Apa hak lagi yang akan mereka tuntut? Inilah keadaannya. Saya nak sebutkan di sini kepada tuan-tuan, kalau yang di-Pertuan Agong bersumpah, bermakna negara kita bersumpah dan berikrar untuk memelihara agama Islam. Istilah memelihara agama Islam sebenarnya sudah wujud di dalam fiqh, di dalam maqasid syariah. Hifzuddin. Hifzuddin itu makna memelihara agama Islam, memelihara agama. Ia telah termaktub di dalam perlembagaan. Kita tak payah nak gubal satu nak pindah lain apa semua, dia telah ada dalam perlembagaan kita bila yang di-Pertuan Agong bersumpah untuk memelihara agama, untuk hifzuddin. Bila hifzuddin bermaksud memelihara Al-Quran dan As-Sunnah. Adakah Islam ini bersumberkan pentafsiran-pentafsiran lain? Dan inilah tuan-tuan boleh tengok dalam kertas saya, apabila saya sebutkan bahawa hak kebebasan berfikir
termasuk dengan hal-hal Islam di muka surat 14, mereka juga telah tuntut. Mereka menuntut supaya hak kebebasan berfikir ini termasuk hak untuk menafsirkan agama Islam, termasuk perkara-perkara berkenaan dengan hukum hakam. Kalau dia nak tafsirkan bahawa Ayah Pin itu adalah seorang kerajaan langit, Tuhan dan sebagainya, dia boleh mentafsirkan begitu. Dan sebab itu dia challenge di Mahkamah Persekutuan untuk mengatakan bahawa fatwa yang dikeluarkan oleh Terengganu bahawa ajaran Ayah Pin adalah sesat adalah merupakan suatu yang bercanggah dengan perlembagaan. This is real thing, perkara yang dah berlaku. Peguam yang sama yang menuntut dalam kes Lina Joy hak untuk murtad adalah peguam yang sama dalam kes Sulaiman Takrib yang disebutkan oleh yang berhormat Tan Sri tadi. Mereka menuntut supaya fatwa, menuntut supaya tafsiran-tafsiran tentang agama diputuskan sebagai bercanggah dengan perlembagaan. Mereka mengatakan bahawa fatwa adalah satu unsur undang-undang baru. Ada undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen, ada undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, dan ada pula undang-undang yang diputuskan oleh fatwa. Ini dikatakan satu undang-undang baru, dan oleh kerana itu ia bercanggah dengan prinsip perlembagaan yang hanya memberi kepada dua body saja, legislative body, Dewan Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Tapi alhamdulillah ada juga hakim-hakim, yang beriman, yang masih percaya. Kita bersandarkan kepada affidavit daripada Tan Sri Sheikh dan juga daripada Profesor Kamal yang menjelaskan bahawa offences against the precept of Islam yang terkandung, ungkapan yang terkandung di dalam perlembagaan, termasuklah yang dikenal pasti oleh jawatan kuasa fatwa atau majlis fatwa sebagai kesalahan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Tuan-tuan sedar, mereka masih lagi menuntut untuk menjadikan khalwat tu sebagai suatu hak kebebasan untuk berhubung until now. Dan mereka mempunyai agenda untuk menjadikan, untuk menyisir ataupun menghapuskan khalwat ini sebagai sebahagian daripada kesalahan dalam jenayah syariah kita. Ini antara agenda mereka. Dan mereka berhujah bahawa dalam Quran tidak ada khalwat, yang ada zina. Okey, tuan-tuan cuba renungkan. Kalau kesalahan berzina, we need to prove, untuk menjadikan ia sebagai had, we need to prove dengan 4 saksi. Di mana dalam negara kita ataupun di mana-mana pun kita boleh lihat, nak cari, nak tengok orang berzina dengan masuk sebagaimana anak kunci masuk dalam pintu kunci itu dengan 4 orang, nak boleh tengok dengan di mana? Kecuali lah macam di sebelah Thailand tu, lain lah kan. Di Malaysia memang tak ada. Tapi mereka nak supaya perkara ini, kalau nak buat kesalahan ini hanya itu, hanya yang berkaitan dengan hudud zina sahaja. Khalwat dia tak mau, dia kata ini bid'ah. Ini satu aliran pemikiran ni, dia kata bid'ah. Sedangkan alim ulama dan fatwa kita telah memutuskan bahawa berkhalwat, berdua-duaan lelaki dan perempuan itu sebahagian daripada apa yang dikatakan sebagai mendekati zina. Sebab ayat Al-Quran menyebutkan la taqrabuz zina. Jadi apabila apa saja perbuatan yang berbentuk mendekati zina boleh dijadikan sebagai satu kesalahan ta'zir, dan ia menjadi kesalahan ta'zir dalam undang-undang kita. Bijak alim ulama kita, bijak dalam mengawal moral dan akhlak umat Islam. Kerana Islam ini adalah seperti yang diikrarkan oleh Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemuliaan akhlak termasuklah tak boleh berdua-duaan dalam keadaan sunyi. Dah masuk dalam bilik hotel tu takkanlah nak buat. Sebenarnya memang kita tahu dah berlaku pun setengah tu, tapi oleh kerana kita memerlukan kepada 4 keterangan saksi itu, kita tak boleh lakukan hukum hudud. But then jangan ingat bahawa itu bukan kesalahan. Ia tetap menjadi kesalahan di bawah ta'zir. Tapi mereka berhujah bahawa kita ni ada terlalu menekankan kepada moral policy. Dan tuan-tuan tengoklah pada tahun 2005, lebih kurang 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, tahun 2005, apabila berlakunya satu serbuan yang dibuat oleh penguat kuasa Jawi kepada Kelab Zoo. Mereka attack Jawi ini sepanjang bulan.
The whole month selepas daripada peristiwa Zuk tu, tiap-tiap hari menjadi tajuk utama. Sehingga akhirnya keputusannya dibekukan operasi dan tindakan secara meluas oleh jabatan-jabatan agama, walaupun kepada orang Islam. Ini tindakan yang berjaya dilakukan oleh puak-puak ni. Dan minta maaf cakap, pada masa itu termasuk ahli-ahli politik daripada kerajaan pun menandatangani juga memorandum yang membantah penguatkuasaan ataupun moral policy itu. Yang daripada yang tokoh politik pembangkang sekarang ni boleh kata 100% lah menandatangani itu. Saya masih simpan senarai nama memorandum itu. Dan oleh kerana itulah pada saya sekarang ini, era pada kita pada masa ini ialah era untuk, kalau kita nak mempertahankan Islam, it doesn't mean that kita mesti join mana-mana politik pembangkang ke apa ni, tak semestinya. Kita bertanggungjawab. Kita pegawai kerajaan, kita dalam ahli majlis agama, jabatan agama, kita tetap bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Islam sebagaimana yang termaktub di dalam perlembagaan kita berdaulat. Akhir sekali saya nak menunaikan janji saya lah. Saya nak stop 12.30. Saya berpandangan bahawa apa yang telah diterima dalam sebagai resolusi semasa Kongres Majlis Agama Islam seluruh negara tahun lepas, kita perlu laksanakan. Kita telah luluskan melalui Kongres tersebut supaya ditubuhkan sebuah Suruhanjaya. Suruhanjaya yang akan menjaga kedaulatan agama negara ni. Suruhanjaya kedaulatan agama negara. Di Suruhanjaya perlu ditubuhkan bagi memastikan bahawa Islam bukan lagi sekadar agenda mainan politik. Islam adalah constitutional obligation yang menjadi ikrar yang di-Pertuan Agong, yang menjadi komitmen negara. Oleh kerana itu perlu ada satu Suruhanjaya yang memastikan bahawa agama Islam tetap berdaulat dalam negara kita, tak kira mana-mana parti politik yang menjadi pemerintah. Dan yang kedua, kita perlu ada satu institut kajian strategik Islam. Kita ada macam-macam institut, pemikiran lah, ISIS lah, apa semua ada. Tetapi untuk Islam ni kita tidak ada. Kita kalau yang baik Islam ni kita serah. Ini pandangan alim ulama ni, ini pandangan kelompok ni, macam-macam. Melalui Kongres ni kita telah mencadangkan supaya diwujudkan satu institut kajian strategik Islam Malaysia, ataupun ringkasannya IKSIM. Saya sebut ni sebab Datuk Ketua Pengarah JAKIM ada di sini, dan saya akan tetap ulangi perkara-perkara ini sehinggalah ia ditubuh dan menjadi satu kenyataan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya soalan berkenaan dengan bagaimana dan apakah langkah-langkah kita untuk mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang. Yang pertama sekali, everybody ataupun setiap umat Islam, kita perlu melakukan satu penghijrahan minda. Kita perlu melakukan satu perubahan dalam minda kita untuk menanggapi jati diri negara kita. Adakah benar negara kita ini sebuah negara demokrasi sekular dengan Islam sekadar agama rasmi, ataupun adakah negara ini sebuah daulah Islamiah yang mesti kita pertahankan? Selagi kita beranggapan bahawa kita negara sekular, kita adalah sebuah negara kafir, negara taghut dan sebagainya, selama itulah kita mindset minda kita tidak akan berubah. Kita akan menentang apa saja yang dibuat walaupun oleh majlis agama yang sepatutnya sebenarnya bebas daripada penguasaan kerajaan. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Terengganu. Berpuluh-puluh tahun sejarah perpecahan itu hanya kerana persepsi yang salah, menganggap bahawa pihak berkuasa agama, imam-imam yang dilantik adalah merupakan imam kerajaan, maka imam-imam ini adalah imam yang dilantik oleh pihak yang menentang Islam. Sebenarnya salah. Imam ini dilantik oleh tuanku, sultan, yang atas, kedudukannya lebih atas daripada penguasa politik.
Tapi sampai sekarang kita tak boleh ubah keadaan itu. Sekarang pun isu berkenaan dengan DUMC, contohnya Damansara Utama Methodist Church, tindakan dilakukan oleh Jabatan Agama Islam. Sepatutnya Jabatan Agama Islam bertanggungjawab kepada Majlis Agama Islam, bukan kepada Exco Agama ataupun kerajaan negeri. Dan duduk tak tahu macam mana tadi, tiba-tiba meletup Menteri Besar memohon maaf kepada pastor di UMC kerana tindakan Jais menyerbu di UMC. Apa ni? Tindakan dilakukan oleh orang Kristian menganjurkan program untuk membaptiskan orang Islam. Thanksgiving dinner. Tindakan dilakukan oleh Jais menyerbu. Sepatutnya tindakan sebegini disambut baik oleh umat Islam kerana usaha Jais menyelamatkan orang Islam. Diam tak diam, akhirnya Exco Agama yang menyokong tindakan Jais ini terpelanting, dipecat. Ini keadaannya. Kalau hal akidah ini pun kita tak boleh nak menanggapi secara rasional mengikut prinsip dan juga keadaan pegangan agama negara, maka payahlah kita nak susah dan sukar. Kerana everything dipoliticize dan dijadikan satu konflik politik yang tak berkesudahan berpuluh-puluh tahun. Hal berkenaan dengan perlembagaan ini pun, saya rasa sampai sekarang ini pun masih lagi ramai yang beranggap perlembagaan ini perlembagaan kafir. Perlembagaan kafir. Kalau perlembagaan kafir, maknanya prinsip keluhuran perlembagaan itu tak ada. Kita tak terima. Apa yang disebut dalam perlembagaan sebagai Islam agama negara, yang di-Pertuan Agong bersumpah untuk memelihara agama Islam ini seolah-olahnya tidak ada nilai. Dan bila kita tidak memberikan itu sebagai satu nilai, maka kita akan okey kepada Karpal Singh yang pergi sana sini lenggang berbohong mengatakan bahawa Tun Saleh Abbas kata dalam kes Cik Omar negara ini negara sekular. Bohong. Satu pembohongan. Tun Saleh kata undang-undang yang berkuat kuasa adalah undang-undang sekular, tapi Tun Saleh tak kata negara ini negara sekular. Tapi dia pergi mana-mana pun, termasuk di parlimen, dia kata Tun Saleh sudah cakap ini negara sekular. Oh, Tan Sri daripada Yan, Tan Sri masa itu Datuk Badruddin. Datuk Badruddin seorang yang berani pergi lawan dengan Karpal Singh. Yang lain semua seolah-olah kagum, kaget dengan singa daripada jelutong ni. Ini masalah dia. Jadi kalau begitulah kita tak ada jati diri, saya malas nak sebut apa yang Datuk Mano sebut ni. Nak kata kita tak ada, kalau tak ada yang tu memang payahlah. Tapi zaman ni yang tu tak ada pun tak apa, because dia orang pakai sexuality merdeka, mereka tak perlu benda tu. Ini masalah kita. Jadi nak menentukan, nak membebaskan kita daripada salah tanggapan, salah faham dan sebagainya, betul lah, saya setuju, kita kena turun padang. Kita dah turun padang, bukan dekat turun padang saja sebenarnya. Kita turun dalam bendang, kita turun dalam sungai, kita turun dalam parit, rata dah. Tapi bila kita bercakap, minta maaf lah, ini politik menjadi jugalah. Bila cakap, ini cakap tak kutuk kerajaan ni dah politik UMNO ni. Cepat sangat. Ini kelompok ni dah menyokong UMNO. Ini antara persepsi strategi daripada Amerika. Dia bagi dia punya character assassination. Tuan Haji Ismail Mina senang aja nak bunuh dia punya karakter. Kata dia ni sekarang ni dah menjadi alat kepada UMNO. Habis apa benda yang Tuan Haji cakap, semua orang tak akan terima. Character assassination. Haji Nasir, dia orang di Jabatan Program Negara, mesti dia sokong kerajaan. Sampai saya ubah title saya. So, I'm not Senior Federal Council here, I'm ahli majlis ataupun ahli jawatan kuasa Biro Undang-Undang Majlis Agama Islam. Kenapa? Kerana majlis agama ni dia bebas sikit daripada politik. Jadi itulah strategi kita yang utama sekali, bebaskan, kembali kepada rasional, buat perubahan, buka minda, tengok apa yang sebenarnya dalam Islam di dalam perlembagaan kita. Yang kedua,
berkaitan dengan adakah Raja-Raja Melayu ni Majlis Syura. Saya kalau boleh sebutkan, Raja-Raja Melayu adalah tuan punya kepada negara ini. Asalnya sebelum kita merdeka, sebelum kita membentuk persekutuan, Raja-Raja Melayu adalah Kesultanan Melayu yang memiliki negeri-negeri ini secara mutlak, dan mereka semua adalah merupakan raja-raja yang mempunyai sovereignty, yang ada kedaulatan. Dia bukan dijajah dalam bentuk British menguasai pemerintahan sepenuhnya. Kita hanya menerima residen. Raja-Raja Melayu tetap berdaulat. Sebab itu masa pembentukan perlembagaan, yang memuktamadkan penerimaan perlembagaan ini adalah Raja-Raja Melayu. Kemudian Raja-Raja Melayu ini membentuk Majlis Raja-Raja, yang bererti mereka adalah tuan punya kepada negara ini. Sebab itu Yang di-Pertuan Agong dipilih untuk mengetuai, menjadi the supreme head of the federation. Itu Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong ini mengamanahkan kepada kabinet untuk menjalankan pentadbiran eksekutif. Jadi eksekutif, pentadbir, termasuk saya, menjalankan tugas pentadbiran on behalf of Yang di-Pertuan Agong, yang bererti kita terikat dengan sumpah Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara agama Islam. Jadi syura, it can be syura di kalangan pemilik negara, it can be syura dalam pentadbiran negara, iaitu kabinet, it can be syura daripada rakyat, iaitulah Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Banyak peringkat syura. Kalau kita nakkan kepada jenama syura itulah. Cumanya kalau syura itu walaupun nama dia syura, tetapi pemikiran dia sekular, anytime dia boleh melanggar prinsip-prinsip Islam. Tetapi kalau dia syura, walaupun di kalangan orang bukan Islam, dia mengingati bahawa agama negara ini adalah agama Islam, dia mesti patuh kepada prinsip Islam dan setiap masa memelihara Islam. Tak kira lah nama dia Sami Velu ke, nama dia Idris Jala ke, nama dia Koh Sukun ke, apabila dia menjadi sebahagian daripada eksekutif, dia terikat dengan sumpah Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara agama Islam. It cannot be dalam satu keadaan di mana seorang menteri berkata, since saya tidak ada parti mana-mana, saya adalah seorang Kristian, maka saya mewakili Kristian in the cabinet. It's very wrong. Because sebagai ahli kabinet, dia terikat dengan sumpah Yang di-Pertuan Agong. Dia tak boleh membawa masuk personal capacity dia untuk duduk di dalam eksekutif, personal agama dia untuk dibawa di dalam kabinet. Sebab agenda negara ini adalah agenda memelihara agama Islam. Kemudian cikgu tadi mengatakan bahawa, saya sebutkan tadi agenda turun padang. InsyaAllah bila-bila masa, saya rasa Tuan Haji Ismail Mina, Datuk Badaruddin pun komitmen dia. Datuk Badaruddin ni dia selain daripada dia pengurusi tetap UMNO, dia adalah pengurusi FAMA. FAMA ni kalau kami masa pelajar dulu kita kata father mother, beasiswa father mother. Tak ada dapat beasiswa lain, beasiswa FAMA lah, father mother. So FAMA ni sekarang ni pun berhadapan dengan satu keadaan. Saya nak beritahu tuan-tuan, ini Tan Sri beritahu pada saya sendiri. Ada negeri-negeri yang telah cuba untuk memasukkan elemen-elemen tertentu, penglibatan orang-orang tertentu di dalam pasar-pasar tani yang sekarang ini cuba membangunkan usahawan-usahawan orang Melayu. Mereka cuba ketengahkan idea bahawa orang lain pun perlu masuk juga dalam pasar tani ini. Kalau tak bagi orang lain masuk, mereka tutup ataupun mereka akan ambil alih pasar tani yang dijalankan di dalam majlis perbandaran di negeri-negeri mereka. Ini antara cabaran-cabaran yang kita rasa orang cakap pasal Melayu ni, orang kata asobiah ada tu. Tapi sebenarnya asobiah yang dikatakan asobiah ini bila kita nak nak memajukan ekonomi sesuatu bangsa. Tuan-tuan bayangkan tengok. Kita kata kita bangsa Melayu, negeri Melayu, tetapi yang menguasai ekonomi, yang menguasai pendidikan sebenarnya siapa? Jadi cukuplah orang kata apa, toleransi yang kita bagi berasaskan prinsip kemanusiaan ni. Saya kata kemanusiaan Islam. Kalau tidak kerana ada sifat kemanusiaan Islam, kita buat macam mana negara-negara lain buat. Orang di negara lain, di Myanmar apabila nak merdeka, habis orang Bangladesh, orang India dihalau balik ke negeri dia. Orang Siam dihalau balik ke negeri dia. Tetapi kita di negara Malaysia, kita terlalu berperi kemanusiaan.
Kita sanggup menerima bukan setakat menjadi rakyat, bukan setakat hak nak mengundi, kita lantik jadi menteri. Ini yang dilakukan berasaskan kemanusiaan Islam. Tuan-tuan bayang tengok, kalau berdasarkan human right, 1965 baru black di Amerika boleh mengundi. 1776 dia merdeka, black tak boleh mengundi. Tapi dia konon dia menjadi juara kepada human right. Human right apa macam tu? Kita punya human right, you mari sini, you cari makan di sini, okeylah you jadi warga negara sini, you boleh mengundi, you boleh jadi menteri. Oh sekarang ni you nak ambil alih, ni nak jadi raja pula. This is too much. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.